Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita lagi keizinannya untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini untuk menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Jadi pada kali ini saya akan kongsikan kepada semua berkaitan dengan tasawur Islam, iaitulah aspek bagaimana kita memandang gambaran yang sebenar berkaitan agama kita, iaitu agama Islam. Iaitu topik yang kita akan sentuh pada kali ini ialah Islam sebagai ad-din. Topik yang kedua, keperluan beragama. Yang ketiga, matlamat penciptaan manusia. Yang keempat, sumber ajaran Islam. Dan yang kelima, skop ajaran Islam. Okay, jadi skop yang pertama kita akan cuba kongsikan di sini iaitu berkaitan Islam sebagai ad-din. Islam sebagai ad-din iaitu the way of life. Iaitu cara bagaimana kita menggunakan panduan-panduan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Iaitu satu cara hidup yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia. Sama ada aspek politik, ekonomi dan sosial. Bermaksud agama Islam ini adalah satu cara hidup yang komprehensif, yang sempurna, yang komplit, bukan sahaja menyentuh hal awal agama, bahkan berkaitan aspek politik, ekonomi dan sosial, iaitu atau kemasyarakatan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 19, surah Al-Maidah ayat 3, surah Az-Zumar ayat 2 hingga 3, surah Az-Zumar ayat 11 dan surah As-Saff ayat 9. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ini adalah ayat contoh bagaimana yang menerangkan bahawa Islam itu satu-satunya agama yang perlu kita anuti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti ayat ini sesungguhnya agama yang benar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan mereka itu telah mengetahui bahawa Islam itu adalah agama yang benar. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat segera hitungan hisabnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah ingin menyampaikan kepada kita bahawa satu-satunya agama yang diredai di sisi Allah ialah agama Islam. Jadi kita sebagai orang Muslim perlu meyakini dengan sepenuh hati bahawa agama kita ini, agama Islam, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa, Maha Pencipta. Jadi kita lihat dulu apa erti agama. Sebelum kita mengetahui penggunaan Islam, kita cuba tengok dulu bagaimana pengertian berkaitan agama. Iaitu agama ini, perkataan agama tu diambil daripada bahasa Sanskrit yang berasal daripada bahasa Sanskrit, yang mana gabungan dua bunyi lah, iaitu A dan Gama. A bermaksud tidak atau bukan. Gama bermaksud dunia, nafsu atau keseronokan. Manakala istilah agama ini, jika dilihat daripada Kamus Dewan, membawa erti kepercayaan pada Tuhan atau Maha Kuasa dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Jadi agama ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan. Agama ini ada dua. Jika kita lihat di sini, pertama agama yang diturunkan daripada langit atau dikenali samawi. Samawi ni bahasa Arab lah, bersama. As-sama berarti langit dalam bahasa Arab. Agama samawi ialah agama-agama yang diturunkan daripada langit. Di sini dinyatakan ada tiga, iaitu Judaism, Yahudi iaitu Bani Israel. Di mana kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak nabi-nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan Bani Israel. Israel ni Yahudi lah. Jadi mereka telah menyesatkan agama mereka. Jadi sekarang ni mereka bukanlah agama yang benar. Yang kedua ialah Christianity.
agama Kristian atau agama Nasrani. Nasrani. Yang ketiga ialah agama Islam. Agama Islam ialah agama yang kita berada sekarang ni, dan satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah akhir zaman, hari kiamat. Okay, selain daripada agama samawi, agama-agama yang diturunkan daripada langit, ada juga agama-agama yang bukan diturunkan daripada langit tapi agama budaya, dikenali sebagai agama budaya. Seperti Hindu, Buddha, Shinto. Shinto, agama daripada ataupun satu kepercayaan daripada Jepun lah, negara Jepun. Okey, Islam. Pengertian Islam, penganut Islam itu mempelajari Islam. Seorang yang digelar sebagai penganut agama Islam wajib mempelajari hal ehwal berkaitan dengan agama kita, agama Islam. Iaitulah kita perlu memahami ajaran dan cara hidup Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan kita seharian. Maka apabila kita mengamalkan semua tuntutan agama Islam, seorang Muslim itu akan menjadi orang yang baik. Orang yang baik sama ada kepada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan baik juga kepada sesama manusia dan alam sekitar, iaitu selain daripada manusia. Islam secara mudahnya terangkum dalam tiga ayat ini, iaitu taat dan patuh. Iaitu Islam adalah taat dan patuh. Seorang yang beragama Islam atau Muslim wajib taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang wajib disembah. Taat dan patuh. Kemudian yang kedua, aman dan damai. Agama Islam ialah agama yang menggalakkan atau mempromosi keamanan dan kedamaian. Sama ada keamanan dan kedamaian dalam diri manusia itu sendiri atau juga kepada orang sekeliling. Yang ketiga, tunduk dan menyerah diri. Agama Islam ni boleh dikatakan sebagai agama yang mana mengkehendaki semua penganutnya atau manusia itu tunduk dan menyerah diri. Orang yang tunduk, kalau kita melihat pada manusia sekarang, apabila manusia itu tunduk, bermaksud manusia itu merendahkan diri dia, merasai bahawa dirinya hina dan tidak layak untuk mengangkat atau meninggikan kepala, kerana merasa diri itu hina dan rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tunduk dan menyerah diri. Orang yang menyerah diri ini bermaksud orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, menyerah diri sahaja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terpaksa buat ataupun kena buat apa yang Allah suruh, kita menjauhkan apa yang Allah tak suruh. Seorang Muslim ialah orang yang mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah bermaksud orang yang mengesakan. Mengesakan bermaksud tidak mensyirikkan atau tidak menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seorang Muslim juga ialah orang yang patuh, tunduk dan jujur hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta beriman dengan pengajaran-pengajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salafus soleh, mereka berpandangan, tapi sebelum itu ulama salafus soleh, as-salaf ni bermaksud golongan-golongan terdahulu. Dikenali iaitu pada 300 tahun zaman awal Islam, dikenali sebagai orang salaf, ulama salafus soleh. Mereka memberikan pengertian bahawa Islam itu ialah penyerahan diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah SWT melalui petunjuk syarak, iaitu petunjuk agama Islam lah, menyerahkan diri. Dimulai dengan ucapan syahadah. Ulama salafus soleh mengatakan bahawa untuk menyerah diri ni dimulai dengan ucapan syahadah. Syahadah ni bahasa Arab yang bererti penyaksian atau persaksian. Asy-syahadah, kalimah asy-syahadah, asy-syahadatain, itu kita bersaksi bahawa hanya Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita ucapkan dalam solat kita, dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir, ada kalimah syahadah, iaitu memahami, dipenuhi tuntutan dan syarat-syarat dalam syahadah. Fahami apa maksud asy-syahadah. Kemudian lepas dah dimulai dengan ucapan asy-syahadah, pengukuhan akidah dengan cara mempelajari, memahami dan mengenal rukun iman dan rukun Islam. Kemudian menunaikan semua kewajipan yang dipertanggungjawabkan.
Sebagai seorang Muslim, menyerah diri kepada Allah dengan cara kita mulakan dulu dengan ucapan syahadah, iaitu persaksian atau pengakuan bahawa hanya Allah sebagai Tuhan yang layak disembah dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Kemudian kita kukuhkan akidah kita dengan mempelajari, memahami dan mengenal rukun iman, rukun Islam. Kemudian tunaikan semua tanggungjawab yang kita telah belajar tadi. Agama Islam ialah agama yang mudah dan indah. Hanya dapat dirasai oleh orang yang mengamalkan dengan seikhlas hati, yang dapat merasai kemudahannya dan keindahannya. Agama Islam tidak menyusahkan manusia kerana manusia itu sendiri diciptakan oleh Allah, dan Islam itu juga adalah satu-satunya agama atau panduan hidup yang Allah ciptakan. Jadi Allah tahu manusia ini bagaimana keadaannya, bagaimana sifatnya dan apa yang diperlukan, apa yang tidak diperlukan. Maka kita kena ikutlah apa yang Allah telah tetapkan untuk kita selaku makhluk atau ciptaannya. Agama Islam ini meliputi semua aspek, kecil, aspek besar, untuk mengurus dan mengatur kehidupan manusia supaya menjadi lebih baik, selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Bukan susah pun nak solat. Contohnya solat. Solat ni bukanlah sesuatu yang susah. Tapi walaupun mudah, ramai di antara kita ni, di antara orang Islam di akhir zaman ni, yang terlalu sibuk sampai solat pun tidak sempat. Lihat di sini. Masuk je waktu solat, terus ambil wuduk 30 saat. Tak sampai 1 minit 30 saat. Lepas ambil wuduk, mula solat 5 minit. Dalam minit 30 saat. Lepas habis solat 5 minit, baca doa sikit 30 saat. Dapat 6 minit. 6 minit dah siap. Dah siap solat, dapat satu waktu. Dah terlepas daripada satu kewajipan, terlepas daripada merasai dosa. Dosa besar. Orang yang bersolat dapat pahala, orang yang tidak bersolat berdosa besar. Kerana meninggalkan kewajipan yang merupakan rukun Islam. Okey. Walaupun kita telah mengetahui bahawa Islam satu-satunya agama yang diredai atau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, namun orang Islam itu sendiri pun kadang-kadang silap memahami dan terjerumus atau terikut dengan ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran sesat berkaitan agama Islam. Kalau kita lihat di sini, bagaimana penyelewengan berkaitan ajaran Islam boleh berlaku, kerana kalau kita lihat Nabi Adam ialah orang pertama yang menerima ajaran tauhid daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam ni Allah memerintahkan supaya mengesahkan Allah, tunduk beribadah kepadanya dan patuh kepada peraturan-peraturan dan syariatnya. Bahkan bukan hanya untuk Nabi Adam, diseru juga kepada ahli keluarga dan umat. Dengan berlalunya zaman, berlalunya zaman demi zaman, mulailah nampak kepincangan pada fahaman manusia terhadap ajaran. Jikalau kita pada zaman sekarang ni, jarak di antara kita dengan Nabi utusan Allah akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, melangkaui 1000 tahun, 1000 tahun lebih. Terlalu jauh. Pastinya ajaran-ajaran asal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW semakin jauh, kemungkinan ada taksiran-taksiran yang silap, taksiran-taksiran yang salah. Jikalau kita menggunakan akal kita sendiri semata-mata tanpa panduan daripada ulama'-ulama' yang muktabar, yang dikenali dengan kebenarannya, maka kita akan sesat. Seperti contoh ajaran sesat ialah guru ajaran tauhid dipuja. Guru agama yang mengajarkan bab-bab tauhid dipuja. Dipuja akhirnya mendewakan, didewakan sehingga menjadi sebagai Tuhan pula. Patung dianggap sebagai wakil Tuhan. Ini ajaran sesatlah. Zaman jahiliyah. Okey. Ini adalah contoh sebagaimana ajaran sesat yang pernah berlaku di negara kita, negara Malaysia. Ajaran sesat Kahak Ahmad. Ajaran sesat mengaku Rasul Melayu. Rasul Melayu. Rasul telah pun wafat dan telah dalam tempoh 1400 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ada Rasul di kalangan Bani Melayu, di kalangan umat ataupun bangsa Melayu? Mustahil. Mustahil. Ini ajaran sesat, bercanggah dengan ajaran asas, ajaran agama Islam. Jikalau ada sesuatu tu, contohnya menghalalkan babi. Babi ini telah dinyatakan haram dalam Al-Quran dan Sunnah.
bagaimana sesuatu yang haram telah dihalalkan, maka itu adalah ajaran yang sesat. Ini contoh statistik berkaitan ajaran sesat di negeri Selangor. Negeri Selangor sahaja ada ajaran sesat. Ini tahun 2008, telah lama. Sekarang pun walaupun telah berlalu lama, masih lagi banyak ajaran-ajaran sesat. Okay, bagaimana untuk kita mengetahui bahawa ajaran-ajaran tertentu itu ialah ajaran sesat? Ini ada ciri-cirinya kita dapat lihat. Yang pertama, ajaran sesat itu ialah mencemarkan kesucian Al-Quran dan Al-Hadis. Apa-apa jua isu, apa-apa jua huraian ataupun perintah daripada kalangan orang manusia ni atau umat Islam yang mencemarkan kesucian Al-Quran dan Al-Hadis, seperti memansuh, mengubah, mempertikaikan. Contoh mengatakan, betul ke Al-Quran ni daripada Allah? Atau salah je, dan mempertikaikan. Betul dia ajak orang ikut fahaman tu. Maka fahaman tu ialah fahaman yang salah. Kemudian yang kedua, mengubah prinsip-prinsip asas dalam akidah Islam. Ini pun ciri-ciri ajaran sesat. Seperti dia mengatakan, semua agama di dunia ni, termasuklah agama Islam, cuma satu, sama je dengan agama yang lain. Dia mengatakan satu, dia menyatukan semua agama. Kemudian mengatakan bahawa pemimpin-pemimpin tertentu tu sampai tahap dewa, mendewa-dewakan ataupun menganggap terlalu maksum, seperti Imam Mahdi sebagai Nabi, sebagai Tuhan atau jemaah Tuhan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menolak perkara-perkara yang qat'i. Qat'i ini suatu perkara yang telah diputuskan dalam syariat Islam sebagai sesuatu yang wajib, yang telah putus, yang telah ditetapkan, yang telah dijadikan sebagai satu ketetapan dalam agama Islam. Dia menolak perkara tersebut. Seperti jihad, menghapuskan jihad. Jihad ni memang telah ada dalam agama kita dan ada tajuk berkaitan jihad, huraian berkaitan jihad, kefahaman tentang jihad. Lalu mereka menghapuskan jihad. Mereka mengatakan tiada jihad dalam Islam. Maka ini ajaran yang salah, kerana bercanggah dengan perkara asas yang qat'i dalam agama Islam. Yang kelima, mengubah bentuk-bentuk ibadat. Seperti mereka mengurangkan puasa daripada 30 hari bulan Ramadan kepada 19 hari sahaja, ataupun bersolat hanya dengan niat. Bagaimana solat boleh hanya dikatakan mulai niat sahaja? Ini ajaran yang salah, bercanggah. Kemudian mengubah konsep dosa dan pahala, seperti memberi kuasa penebusan dosa. Tidak ada satu yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau ada manusia yang boleh menghapuskan dosa, menebus dosa, itu adalah ajaran yang salah. Yang ketujuh, mendakwa mereka melakukan perkara-perkara yang pelik bersangkutan dengan perkara-perkara gaib. Seperti ada seorang mengatakan dia boleh memanggil roh orang mati, seperti roh para nabi, wali dan malaikat. Ajaran sesat. Kemudian mendewa-dewakan sesuatu selain Allah, seperti menyeru nama orang-orang yang telah meninggal dunia dalam doa atau jampi. Dia bukan nak meminta pada Allah, tapi menyebut nama orang lain pula, yang dianggap sebagai wali atau mampu mengkabulkan doa dia. Itu adalah syirik, syirik dan ajaran sesat lah. Kemudian seterusnya yang ke-9, menolak hadis mutawatir. Jikalau ada golongan yang menolak hadis mutawatir, itu adalah golongan sesat, seperti golongan anti hadis. Mereka menolak hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir ialah hadis-hadis yang mana mustahil. Mustahil hadis tu dikatakan sebagai hadis, dikatakan hadis bohong atau hadis palsu. Kerana mutawatir ialah hadis yang mencapai tahap periwayat dia atau perawi dia atau orang yang meriwayatkan hadis itu terlalu ramai dalam setiap peringkat. Contohnya daripada kalangan sahabat, ramai yang meriwayatkan 100 orang meriwayatkan atau menceritakan benda yang sama berkaitan Nabi. Kemudian peringkat seterusnya pun ramai juga. Mana mungkin orang yang ramai boleh bersepakat untuk membohongi Nabi. Maka itu adalah hadis mutawatir. Jikalau ada golongan yang menolak hadis yang telah disepakati oleh ramai orang, maka golongan tersebut ialah golongan yang sesat. Okey, topik yang kedua, kenapa manusia perlukan agama? Kenapa perlu beragama? Ada 4 di sini menyatakan. Yang pertama, kerana manusia itu secara fitrah naluri dia memang memerlukan kepada agama. Fitrah manusia memang dia merasakan bahawa dia memerlukan pada suatu kuasa ghaib untuk membantunya dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu adalah agama lah. Manusia memang memerlukan kepada agama.
Yang kedua, kerana kejahilan hidup menyebabkan manusia memerlukan panduan. Kejahilan hidup. Manusia ni akalnya tidaklah terlalu panjang, tidaklah terlalu pandai, dan kemampuan akal manusia ni terhad. Jadi tidak semua dalam kehidupan manusia itu mereka boleh menetapkan keputusan-keputusan sendiri. Mereka jahil, lalu mereka memerlukan agama sebagai panduan untuk memandu hidup mereka ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, kecenderungan hidup berperaturan. Manusia ini secara fitrahnya memang suka, cenderung untuk berperaturan, ada disiplin, ada peraturan. Ada peraturan. Kita sendiri pun jikalau kita melihat pada seseorang yang melanggar peraturan, buat sesuka hati, menyusahkan orang lain, kita pun tak suka. Jadi itu sebenarnya manusia itu memang suka kepada atau bercenderung untuk berperaturan. Yang keempat, keterbatasan akal menentukan keadilan. Kerana manusia itu akal sekiranya cetek, tidaklah terlalu boleh memikirkan suatu perkara yang di luar jangkauan, maka manusia itu menggunakan pada agama, terbatas, kemampuan akal yang terbatas, menentukan keadilan. Inilah antara 4 sebab kenapa manusia perlukan kepada agama. Kemudian kita lihat juga berkaitan topik matlamat penciptaan manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini bukan diciptakan hanya sekadar suka-suka atau tanpa tujuan. Kita lihat dulu bagaimana dalam Al-Quran ada menyatakan manusia dan unsur kejadiannya. Sebelum Allah menciptakan manusia di atas muka bumi ini, Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, iaitulah ditujukan kepada para malaikat, mengatakan, ingatlah wahai malaikat, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Bermaksud Allah telah menyatakan nak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, iaitu dunia kita inilah bumi. Seorang khalifah, khalifah itulah manusia. Ini pada asal kejadiannya. Bagaimana kejadian manusia itu menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran dinyatakan bahawa manusia itu pertamanya bermula daripada nutfah, daripada benih, nutfah, benih lelaki, benih perempuan, jantung, lalu menjadi dah alaqah, segumpal darah. Kemudian daripada alaqah dia berubah lagi kepada mudghah. Daripada mudghah berubah lagi menjadi izam. Izam ni tulang belulang. Daripada izam berubah lagi menjadi lahman. Lahman ni daging. Daripada lahman menjadi khalqan akhar, satu ciptaan yang lain, iaitulah zigot, zigot ataupun bayi lah, baby. Kemudian dah sempurna menjadi bentuk tu, Allah tiupkan roh, melalui malaikat masukkan roh dalam jasad tadi, dalam khalqan akhar. Lalu semakin membesar, cukup tempoh dia, lahirlah menjadi satu kelahiran yang baru, iaitulah manusia. Inilah ciptaan-ciptaan atau proses penciptaan manusia yang berlaku dalam rahim wanita, dalam rahim ibu. Okey, jadi apa matlamat penciptaan manusia? Matlamat penciptaan manusia hanya 2 sahaja. Hanya 2 sahaja, iaitu yang pertama, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengabdikan diri ni ialah memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasai diri kita sebagai hamba yang sangat hina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 54, yang bererti, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini yang pertama, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua adalah menjadi khalifah fil ard dan tidak berbuat kerosakan di muka bumi. Apa itu khalifah? Khalifah ni ialah pengganti. Fil ardi, di atas muka bumi. Khalifah iaitu pengganti Allah di atas muka bumi. Allah tidak memerlukan kepada penggantinya untuk mentadbir bumi ini, tapi hanya Allah mengamanahkan untuk menggantikan atau untuk memakmurkan muka bumi ini berdasarkan kepada apa yang Allah perintahkan, dan tidak perlu berbuat kerosakan. Sebagaimana firman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami sentiasa bertasbih, memuji engkau, mensucikan engkau ya Allah. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka Allah Maha mengetahui kan penciptaan manusia itu bagaimana.
Okey, kemudian kita masuk pada topik itu sumber ajaran Islam. Ajaran Islam yang kita berada dalamnya sekarang ni, iaitu agama kita, berasaskan kepada dua sumber. Ada sumber yang utama, hanya dua sahaja, dan juga sumber yang kedua, sumber taksiran. Sumber taksiran ni ialah sumber yang mentaksirkan sumber asasi, sumber utama. Sumber utama ada dua sahaja, sumber utama agama kita, iaitu Al-Quran, iaitu kata-kata Allah, dan juga As-Sunnah, iaitu yang berasaskan daripada Nabi Muhammad SAW. Manakala sumber yang bukan asasi, yang bukan utama, tapi dijadikan juga sebagai sumber dalam ketetapan agama Islam, iaitulah ada dua, terpecah pada dua pula, iaitulah sumber tafsiran yang disepakati. Yang disepakati ini bermaksud yang dipersetujui oleh majoriti ulama Islam lah. Yang kedua, sumber tafsiran yang tidak disepakati. Bermaksud ada ulama yang mengguna pakai, ada pula ulama yang tidak mengguna pakai, tidak dipersetujui secara majoriti lah. Sumber ajaran Islam yang disepakati ialah ijma', qiyas, ijtihad. Ijma', qiyas, ijtihad. Yang tidak disepakati al-istihsan, al-masalih al-mursalah, syariat yang terdahulu, mazhab sahabat Rasulullah SAW, al-istishab, saduz zara'i, dan al-urf. Ini adalah contoh sumber tafsiran yang tidak dipersetujui atau disepakati oleh majoriti ulama Islam. Okey, skop ajaran Islam. Okey, apa sebenarnya skop yang ada dalam ajaran agama kita, agama Islam? Ajaran Islam berteraskan pada tiga yang utama. Akidah, iaitu kepercayaan, syariah, jalan macam mana kita menghadapi hidup kita ni, dan akhlak, cara kita berinteraksi menggunakan diri kita bagaimana. Ini tiga, iaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah ni berasal daripada bahasa Arab aqada, kata akar, aqada, aqdun, yang bererti ikatan atau simpulan. Ikatan atau simpulan ni sama ada difahami secara hissi, iaitu secara yang kita boleh sentuh, boleh rasa, boleh lihat oleh panca indera mata. Seperti ikatan tali. Nampak ikatan tali. Benda yang kita nampak. Ataupun boleh juga difahami ikatan secara maknawi, secara makna sahaja. Iaitu suatu ikatan yang tidak dapat dikesan oleh sebarang panca indera. Kerana ikatan itu hanya pada makna sahaja. Seperti ikatan perkahwinan. Kita tak nampak ikatan perkahwinan itu macam mana. Tapi digunakan pada makna sahaja. Ikatan jual beli, ikatan persahabatan, ikatan kekeluargaan, kita tak nampak, hanya digunakan secara makna sahaja. Tapi secara istilah, akidah itu ialah keimanan kepada nilai-nilai murni yang mutlak dan hakiki melalui tiga bentuk, iaitu hati, lidah, dan anggota, seperti dalam surat Ibrahim ayat 24 hingga 26. Syariah. Skop yang kedua ialah syariah. Syariah ni dalam bahasa Arab juga, iaitu yang bererti jalan untuk diikuti. Secara harfiahnya ialah jalan ke tempat yang mempunyai air, iaitu jalan yang membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, jalan yang dipercayai oleh semua orang Islam sebagaimana yang ditunjuk oleh Allah melalui pesuruhnya Nabi Muhammad SAW. Iaitu kepatuhan dalam syariat ini, iaitu umat Islam perlu mengetahui bagaimana cara kita mematuhi kepatuhan, ketetapan-ketetapan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada wajib, sunat, harus, dan larangan, iaitu makruh dan haram. Inilah syariat. Itu skop ajaran Islam. Yang pertama skop akidah, yang kedua skop syariat, dan yang ketiga skop akhlak. Akhlak ni bahasa Arab, iaitu kataan plural ataupun jamak daripada al-khuluq, dari al-khalqa, berarti perangai, budi pekerti, tabiat, dan adab, iaitu dari segi istilahnya membawa maksud keadaan jiwa yang terpancar darinya tingkah laku dan perbuatan manusia, dan segala tingkah laku perbuatan menjadi kebiasaan. Tingkah laku yang diamalkan sekian lama dan diterima oleh sesuatu masyarakat sebagai sebahagian daripada cara hidup. Itulah akhlak. Selain daripada tiga asas utama yang diajarkan, yang menjadi skop ajaran agama Islam, Islam juga memenuhi
semua ruang lingkup kehidupan. Sebagaimana contoh sistem hidup bermasyarakat dan bernegara. Islam ada panduan-panduan dia. Sama ada dari segi politik, ekonomi, sosial. Dari segi politik, kita dapat lihat bagaimana pada zaman awal agama Islam, pada zaman Rasulullah SAW, Khulafa Ar-Rashidin, Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Dari segi ekonomi pula, ada unsur-unsur Islam yang perlu diterapkan dalam ekonomi supaya ekonomi itu berasaskan kepada ekonomi Islam. Sebab itu kita ada dengar ekonomi Islam, ekonomi Islam. Sosial, ada ciri-ciri ataupun ada panduan-panduan Islam dalam cara kita bersosial bersama masyarakat. Dalam Islam juga diajarkan berkaitan jihad dan dakwah. Jihad dan dakwah. Apa itu jihad? Jihad ialah berjuang dengan bersungguh-sungguh. Orang yang berjihad atau berjuang dengan bersungguh-sungguh tu dikenali sebagai mujahid. Mujahid. Jihad ni dilaksanakan untuk apa? Untuk menjalankan misi utamanya iaitu menegakkan ad-din, iaitu agama Allah, atau menjaga ad-din, menegakkan agama dengan cara-cara yang sesuai, dengan garis perjuangan yang ditetapkan atau yang pernah pun diikuti oleh Rasulullah SAW dan Al-Quran. Jihad ini dilaksanakan oleh Rasul yang bertujuan untuk berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan. Kemusyrikan ni maksudnya penyembahan selain daripada Allah dan kembali kepada aturan Allah. Selain itu jihad juga berdakwah supaya manusia menyucikan hati. Jihad juga memberikan pengajaran kepada umat dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, iaitu menjadi khalifah Allah di muka bumi. Itu ialah tujuan jihad dan dakwah. Jihad di sini ada dua, jihad besar dan jihad kecil. Jihad besar, jihad agung lah. Jihad agung ni ialah jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Nafsu kita ni terlalu besar dan terlalu besar. Ramai di kalangan manusia yang gagal untuk mengawal atau berjuang melawan nafsu. Sama ada diri sendiri, nafsu juga tidak terbatas, nafsu juga tidak terhad. Nafsu juga merupakan musuh manusia yang ghaib, yang tidak nampak. Untuk rajin solat pun memerlukan ijtihad ataupun jihad kepada nafsu kita. Jihad kecil pula ialah seperti jihad menentang, berjuang habis-habisan menentang musuh, sama ada musuh Islam ataupun musuh yang tidak menggalakkan amar makruf, melakukan kebaikan. Ataupun jihad kecil ni ialah umum, sama ada kita berjihad dari segi lisan tutur bicara kita, kita mencegah kemungkaran, kita menggalakkan orang supaya melakukan kebaikan, itu jihad lisan. Ada juga jihad secara tulis, penulisan, jihad dalam bentuk ilmu, jihad harta atau jihad nyawa. Dakwah pula, dakwah ni ialah seruan, menyeru. Kita semua adalah da'i, iaitu orang yang menyeru kepada kebaikan. Kita bukan selebriti, kita bukan selebriti, kita adalah semua adalah da'i, menyampaikan kebaikan kepada manusia. Dakwah. Kesimpulan daripada kita perkongsian pada hari ini ialah, pada kali ini ialah, beragama atau berakidah itu ialah naluri fitrah semula jadi manusia. Semua manusia memerlukan kepada agama dan berakidah. Islam hanyalah satu-satunya sebagai ad-din, satu cara hidup, dan hanya orang yang beragama Islam mengamalkan tata cara ketetapan agama Islam atau syarak Islam akan beroleh kesejahteraan hidup di dunia dan dikurniakan dengan kebahagiaan hidup yang berkekalan di akhirat. Dan maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama cuba memahami, menghayati, mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini supaya kita menjadi orang Islam atau Muslim yang benar-benar mengamalkan ajaran Islam dalam apa juga bidang, sama ada kita bidang agama atau bidang yang bukan mengambil jurusan agama, kita adalah beragama Islam sama sahaja, perlu menjadi Muslim yang terbaik. Mudah-mudahan sekian sahaja, mudah-mudahan semua dapat memahami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.